Salam sejahtera dan salam biru warna. Kami kumpulan 9 akan membentangkan implikasi LGBT dan homoseksual terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup manusia. LGBT merujukkan kepada lesbian, gay, biseksual dan juga transgender. Ia merupakan sebuah kumpulan badan bebas untuk membantu dan memperjuang kumpulan yang mengalami kecelaruan jantina. Kajian kami ialah implikasi LGBT boleh mempengaruhi pemikiran, gaya hidup dan sosial seseorang sehingga dapat membentuk tingkah laku seseorang. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti pengaruh ibu bapa, rakan sebaya, masyarakat, internet dan juga media massa. Masalah ini memang membawa ancaman kepada masyarakat Islam terutamanya di Malaysia. Gerakan LGBT adalah daripada pemikiran liberalisme iaitu pemikiran terbuka dan kebebasan. Dan ini adalah melanggar ajaran agama Islam dan dapat merosakkan aspek akidah umat Islam. Apakah pendapatan anda terhadapkan implikasi LGBT terhadap pemikiran masyarakat? Yang kita tahu, LGBT merupakan satu kesalahan yang tidak sesuai dan telah menyimpang dari sudut ajaran agama. Terdapat beberapa buah negara yang tidak menerima LGBT sebagai satu hak asasi manusia dan ada negara juga yang menganggap LGBT ini sebagai sesuatu perbuatan yang dosa, contohnya Malaysia. Namun begitu, terdapat juga negara yang menganggap LGBT ini merupakan hak kebebasan manusia dan telah mengiktirafkan, seperti Taiwan dan Australia. Setuju. Pada pandangan saya, manusia zaman moden ini semakin terbuka. Maksudnya pemikiran telah menjadi semakin liberal. Terdapatnya juga sebagian kecil negara Malaysia kami telah terpengaruhi dan terjebak dalam golongan LGBT. Sebenarnya, dalam pemikiran masyarakat di Malaysia, sebarangnya tingkah laku yang dijalani oleh golongan LGBT difikirkan sebagai kemerosakan rohani dan jasmani insan. Golongan LGBT bukan sahaja mengamalkan cara hidup yang tidak normal, malah mereka juga suka diterima oleh masyarakat dalam kehidupan harian atas kebezaan cita rasa mereka. Ya, jadi amalan cara hidup LGBT telah membawa implikasi negatif dari perspektif rakyat Malaysia. Golongan LGBT ini dianggap sebagai orang yang memalukan ahli keluarga dan mereka digelar golongan yang kurang menghayati nilai-nilai murni agama. Tanggungjawab ibu bapa juga semakin penting untuk mengelakkan fikiran anak mereka cenderung ke dalam LGBT. Sebagai contoh, seseorang ibu bapa tak mestilah bertanggungjawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak ke arah yang betul dari menjadi seorang yang dapat menyumbang kepada masyarakat pada masa depan. Hari ini saya akan terangkan kesan implikasi LGBT terhadap gaya hidup. Kesan pertama adalah kepada perkahwinan. Di negara-negara seperti Saudi Arabia, Iran dan Pakistan, perkahwinan antara sama jantina adalah dilarangkan sama sekali. Bagi negara-negara tersebut, perkahwinan antara sama jantina akan meruntuhkan institusi negara dan mencemarkan kesucian negara tersebut. Tetapi juga pada masa yang sama, ia akan mengundang berbagai kemunduran hidup struktur masyarakat serta negara amannya. Selain itu, perkahwinan antara sama jantina akan juga menyebabkan negara itu menjadi huru hara. Ini adalah kerana penyokong LGBT akan mogok di negara tersebut untuk mendapatkan pengiktirafan dari perkahwinan antara sama jantina dari segi undang-undang. Tindakan mereka ini jelas mencabuli dan mencemarkan maksud perkahwinan yang telah diterima dalam semua budaya serta tamadun dunia sejak sekian lama. Yang seterusnya saya akan paskan pembentahan kepada Luffy.
Ya, terima kasih kepada Yonzi. Okey, seterusnya implikasi terhadap LGBT terhadap gaya hidup ialah ia memberikan kesan kepada pendidikan seks yang salah. Okey, faktor pendidikan seks yang salah ini perlulah menggunakan susunan ayat yang tepat kerana dibimbang berlaku salah faham antara satu sama lain yang memberikan fitnah kepada diri saya. So, ibu bapa perlulah memberikan didikan seks yang betul kepada anak-anak mereka. Maksud didikan seks yang betul ialah seseorang lelaki perlulah mencintai ataupun menyukai seseorang wanita. Hal ini kerana ia untuk mengelakkan berlaku salah melawan fitrah manusia. Contoh melawan fitrah manusia ialah seseorang lelaki bercinta dengan seseorang lelaki, wanita bercinta dengan seseorang wanita. So, hal ini akan memberikan kesan kepada jika berlaku kepada hubungan lelaki dan lelaki akan beri kesan memudaratkan kepada kesihatan. So, untuk memberikan didikan ini perlulah menggunakan didikan daripada ibu bapa, pensyarah, guru dan masyarakat. Contoh yang saya boleh berikan mengikut hadis Islam kerana menunjukkan untuk LGBT ni salah ialah menurut surah Al-Isra ayat 32 menerangkan pengharaman seks bebas gay dan lesbian. Ini menunjukkan jelas bahawa perkara ini memang perlulah salah di sisi undang-undang. Tetapi untuk di negara luar seperti Belanda dan Argentina, mereka telah menerima seks ini di negara mereka dengan hati yang terbuka dan memberikan rakyat untuk mengadakan konfrontasi antara ataupun mengadakan pesta antara hubungan sejenis. Tetapi di Malaysia perkara ini diharamkan sama sekali. Okey, sekian daripada saya. Now saya teruskan pembahasan kepada Azim. Okey, terima kasih kepada saudara Lutfi. Okey, implikasi LGBT terhadap gaya hidup masyarakat. LGBT ni boleh memberi implikasi terhadap gaya hidup masyarakat, iaitu penyebaran penyakit AIDS. Penyakit AIDS merupakan penyakit yang paling berbahaya pada zaman ini kerana ia masih belum ditemui sebarang penawar untuk merawat penyakit tersebut. Penyakit ini mula menjadi tumpuan apabila doktor mula menggambarkan wabak-wabak paru berair yang biasa sukar terjadi mulai menular dalam kalangan golongan homoseksual. Selepas itu, penyakit ini mulai merebak bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Kini, selepas penurunan kadar jangkitan AIDS dalam kalangan homoseksual pada tahun kebelakangan ini, kes ini kembali meningkat dalam kalangan golongan homoseksual melalui perkongsian tempat mandi umum. Sekian daripada saya. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan bentangkan implikasi LGBT terhadap sosial. Dari segi kesihatan pula, golongan lesbian dan gay tidak amat digalakkan. Hal ini kerana menurut kajian pakar perubatan menunjukkan bahawa golongan gay dan lesbian mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat penyakit mental seperti kemurungan dan bunuh diri. Selain daripada itu, mereka juga turut terlibat dalam penyalahgunaan darah dan pil khayal serta terlibat dalam perkara yang tidak sihat. Sebagai contohnya, golongan lelaki yang terlibat dalam gaya homoseksual boleh mendapat atau dijangkiti dengan virus HIV. Okey. Dan seterusnya melanggar tuntutan agama juga merupakan salah satu implikasi gejala LGBT terhadap sosial di Malaysia. Ini kerana agama adalah panduan hidup bagi para penganutnya dan agama mempunyai tata cara hidup yang sempurna dan terbaik. Yang pasti, agama yang menolak LGBT ini termasuklah Islam, Hindu, Buddha, Sikh dan agama lain-lain. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti LGBT ini amatlah dilarang dalam semua agama. Sebagai contoh, dalam konteks Islam, kisah kaum Lut yang dibinasakan
Oleh ala akibatnya perbuatan cicir mereka sudah cukup membuktikan bahawa Islam melanggar dan menentang sekelas-kelasnya umat Islam terlibat dengan gejala LGBT ini. Okey. Seterusnya saya ingin mempersembahkan saya punya pendapat ialah LGBT boleh menyatukan beberapa seseorang. Hal ini kerana bila seseorang itu terlibat dengan LGBT, ia akan menyebabkan masyarakat akan memandang serong terhadap kumpulan-kumpulan LGBT ini. Sebab kita lihat bahawa kumpulan LGBT ini dia seringkali melakukan berbagai usaha untuk menyembunyikan dia punya perbuatannya. Sebagai contoh, bila pada waktu siang dia bekerja dengan sebuah syarikat yang biasa-biasa yang kebanyakan orang yang tahu, dan malam-malam tu pula dia bekerja sebagai pelayan di restoran ataupun di kelab-kelab malam sebagai seumpamanya. Pada waktu malam tu jugalah yang menyebabkan dia terdedah dengan golongan masyarakat LGBT ni, yang menyebabkan dia berasa berselesa dengan golongan LGBT dan semua, sekaligus menyebabkan dia terdedah dengan risiko dipandang rendah dan dipandang hina oleh masyarakat disebabkan cara seseorang tersebut melayan kaum-kaum LGBT tersebut tanpa sebarang masalah dan tanpa memikirkan kesan-kesan akibat kerana melanggar tuntutan agama seperti mana yang kawan saya telah mempersembahkan sebentar tadi. Dan saya ingin menjelaskan bahawa sekiranya dalam seseorang itu merupakan golongan LGBT, dia akan menyebabkan masyarakat lain akan pandang rendah kat dia, pandang hina kat dia, sekaligus akan menyebabkan dia dipulau dan dihina. Ini membuktikan bahawa pengaruh LGBT yang cuba dibawa masuk ke dalam negara Malaysia tidak sama sekali diterima oleh masyarakat Malaysia di negara ini.